Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Azim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa ta'ala kerana masih lagi panjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga buat diri kita sendiri, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang ikuti kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesihatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezeki kita. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah pagi ini macam biasa kita sambung kitab pengajian kita, iaitu kitab Fiqh Manhaji. Kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita membicarakan tentang tajuk bersuci dan juga sembahyang. Dua tajuk. Dia ada 8 jilid. Cuma kita membaca jilid yang pertama berkait tentang bersuci dan juga berkait tentang bab sembahyang. Jadi kitab mazhab Imam Syafi'i, sebab kita di Malaysia kita ikut pandangan pendapat Imam Syafi'i, kita bermazhab Imam Syafi'i, maka seeloknya lah kita berkait tentang bab syariat, berkait tentang hukum-hukum, berkait tentang beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, kita ikut cara yang mana mazhab kita di Malaysia ialah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang kita pernah sebut sebelum ni, nama Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu dia punya tok wan, nama Asy-Syafi'i itu nama tok wannya tak silap yang keempat. Yang keempat nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu tok wannya hak nombor empat, bin Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Osman bin Asy-Syafi'i bin As-Sa'id bin Abu Yazid bin Abu Talib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini keturunan Imam Syafi'i, dia sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf ni adalah keturunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengoklah dia punya biadatan Imam Syafi'i itu, nama-namanya kalau boleh kita pakat ambil tahu. Sebab apa? Kita bermazhab Imam Syafi'i, kalau boleh kita tahulah sikit sebanyak tentang Imam Syafi'i. Namanya, kalau orang tanya kita nama apa Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin Asy-Syafi'i bin As-Sa'id bin Abu Yazid bin Abu Talib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi keturunan Imam Syafi'i ini sampai kepada Abdul Manaf, keturunan Nabi, orang yang hebat lah, orang yang mulia lah, sebab keturunan dia sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Idris ni, terima kasih yang mencatat ni, kawan-kawannya apa yang disebut ni, kalau tuan-tuan mencatat, jadi selagi mana orang duk baca apa yang kita catat, mudah-mudahan yang kita catat ni bukan hanya untuk kita Allah ni. Mungkin rakaman ni sampai bila-bila tu selalu sebut dan kat sahabat-sahabat. Cuma kita minta satu je dekat sahabat-sahabat, dekat tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat, hanya kita share sahaja. Sebab perkongsian kita ni bukan hanya kita nampak kita share tu, tekan tu dengan jari kita ni, bukan hanya di dunia sahaja. Kita akan nampak ganjarannya di akhirat besok ni. Ganjarannya tidak terhitung banyaknya. Tak mampulah kita nak hitung nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita. Insya-Allah
Kita dah sebut, kita dah masuk dah tajuk sebelum ni, iaitu tajuk bersuci. Tajuk bersuci benda yang sangat penting, benda yang sangat utama, kerana bersucilah yang menyebabkan ibadat-ibadat yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ada pulun. Kadang-kadang kita semayang tu dari sekitar ni sampai nampak hitam lah, sampai ke matu ni kita sujud. Tapi ibadat kita Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Sebab apa? Sebab kita tidak menyempurnakan bersuci. Kita tak reti tentang berkat tentang hukum bersuci. Di mana kita sebut dah sebelum ni, nanti setelah kita ditimbang di atas neraca timbangan besok ni, kita akan melintah sirat. Sirat jambatan. Yang jambatan tu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Kita akan melintasi itu mengikut amalan-amalan kita masing-masing. Ikutlah. Kalau amalan kita baik atas dunia, kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, macam kilat cung sampai dah. Macam kilat yang menyambar tu. Cung sampai terus dah. Umpama berkenderaan, ada yang berterbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang Nabi kata berjalan dengan muka. Mengikut amalan-amalan di sana. Sebab apa di sana ni susah. Dalam keadaan di bawah tu ada neraka, Jahannam. Dan di kiri kanan dan titian sirat tu ada pengawit-pengawit yang akan tarik orang-orang yang mengingkari akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam neraka. Ketika nak lintas tu, di sana tu dah nak lintas tu jambatannya yang halus, lebih halus daripada rambut, yang lebih tajam daripada mata pedang halusnya. Kita nak bayangkan, memang tak mampu kita nak bayangkan. Cuma dia ikutlah amalan-amalan kita. Kalau atas dunia kita buat taat perintah Allah, kita buat taat perintah Rasul, insya-Allah macam kilat cung sampai dah. Sekejap sahaja. Umpama dalam keadaan berlari, berkenderaan, mengikut amalan-amalan. Ada yang hak teruk sekali ni, yang dalam keadaan dia berjalan dengan muka. Dan dia di sana dahlah susah nak melintas sirat tu. Di sana pula yang kita sebut dah semalam dan juga sebelum ni, di sana juga ada rock-block yang akan ditanya. Tak lepas di rock-block tu akan ditolak masuk ke dalam neraka. Di sana tu ada rock-block. Tiap-tiap rock-block tu akan ditanya. Contohnya kita sebut sebelum ni, rock-block yang pertama berkait tentang 2 kalimah syahadah. Rock-block yang kedua berkait tentang sembahyang. Rock-block yang ketiga berkait tentang zakat. Rock-block yang keempat berkait tentang puasa. Rock-block yang kelima berkait tentang haji. Dan salah satu rock-block, ada 7 rock-block. Salah satu rock-block yang keenam ialah berkait tentang bersuci. Salah satu rock-block ialah berkait tentang bersuci. Benar penting nak? Benar penting. Kalau 2 kalimah syahadah okey, kalau sembahyang kita okey, kalau zakat kita okey, kalau puasa kita okey, kalau haji kita okey, tetapi berkait tentang bab bersuci tak okey, tak clear lagi, maka sampai rock-block yang ke-6 tak mampu untuk kita nak jawab berkait tentang bab bersuci yang kita akan bicara nanti ni, maka kita akan ditolak masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillah, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak orang tu sembahyang Allahu Akbar, sedangkan sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tidak menyempurnakan bersuci. Dia tidak menyempurnakan bersuci. Sama ada dia mengangkat hadas, ataupun dia mengangkat hadas kecil, ataupun mengangkat hadas besar. Ataupun dia tidak suci dengan sempurna pada pakaiannya, pada badannya, pada tempat yang nak beribadat. Maka sembahyang yang dia buat tu jadi sia-sia. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan. Mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak sahaja kita buat ibadat, tapi ibadat kita ni esok dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut haba'an manthura, umpama debu yang berterbangan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni benda yang sangat penting, bukan benda yang main-main. Bukan hanya kita ibadat, tengok orang buat ibadat, kita pun buat ibadat. Tengok orang semayang, kita semayang. Tetapi semayang yang kita buat tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali pada masa yang sama kita duk belajar. Ni kita pada masa sama kita duk buat ibadat, pada masa sama kita duk belajar, kita baru tahu. Sebelum ni kita tak tahu lah, baru kita tahu. Sebelum ni kita tak tahu lah, kita duk belajar, maka kita tahu. Maka yang sebelum ni dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita disebabkan kelalaian kita dulu ni. Maka kalau kita dah sedar dah nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah dengan kesilapan yang kita buat dulu, Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Sebab apa? Lah kita duk belajar, kita baru tahu. Dulu kita tak tahu lah, kita belajar. Ni untungnya kita orang yang belajar. Baik, kita masuk pada tajuk yang kita nak bicara pagi ni, ialah Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci. Islam mengambil berat tentang kebersihan ataupun tentang bersuci. Termasuk dalam hadis Nabi, an-nazafatu minal iman. Iaitu kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ataupun ayat yang kita pernah sebut juga sebelum ni dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bersih. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala juga suka kepada orang bersih. Dua-duanya Allah suka. Hak taubat, membersih hak dalaman kita, dosa-dosa kita tu, hak benda dalaman ni dia kena bagi makan juga. Apa makanan-makanan hak dalaman dia? Hak batin ni apakah makanan dia? Makanan ialah zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banyak berzikir, dengan banyak beristighfar, dengan banyak membaca Al-Quran. Ni amalan-amalan hak kita buat ni, dia jadi makanan kepada hak batin kita. Hak batin pun kita kena bagi makan juga. Jangan kita bagi makan hak luaran. Hak luaran kadang-kadang kita jaga, kita makan vitamin lah. Muka kita buh apa? Kuh putih. Kita buh kuh putih lagi. Duk elan selalu tu. Jadi hak dua kita jaga. Kita makan vitamin, kita makan telur ayam sehari 8 biji, kita makan ayam dan sebagainya, kita jaga hak luaran kita. Salah tak jaga luaran? Tak salah lah. Islam pun disuruh jaga kesihatan. Tetapi biarlah kita jaga tu seimbang. Biarlah kita jaga tu seimbang. Hak dalaman pun kita jaga, hak luaran pun kita jaga. Sebab apa? Sebab hak luaran ni amanah. Hak luaran amanah, hak dalaman juga amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita minta apa? Minta dua-dua. Di dunia pun kita minta, akhirat pun kita minta. Sebab apa dunia kita minta? Sebab kita terpaksa lalu di atas dunia. Nak dapatkan akhirat, kita atas dunia kena lalu terlebih dahulu. Dunia ini terlebih dahulu kita kena lalu. Maksudnya nak sampai kepada, nak tuju kepada hari akhirat, kita terpaksa lalu di atas dunia. Dunia yang kita duk sebut selalu sebagai alat untuk kita nak sampai kepada keredaan Allah SWT. Dunia ni sebagai alat sahaja.
Kalau kita tak lalu dunia, maka kita tak akan jumpa akhirat. Mesti kita kena keluar mai dunia dulu. Lepas tu bila habis dunia, kita akan berpindah kepada alam akhirat. Alam akhirat ni ialah balasan mengikut apa yang kita buat atas dunia ni. Dunia ni tempat untuk kita ambil bekalan. Dunia ni tempat untuk kita beribadat. Hasilnya kita akan petik besok ni di akhirat besok ni. Maka kita nak kena jaga dua-dua. Luaran pun kita jaga, tambah-tambah lagi hak dalaman. Hak dalaman, hak batin ni kena bagi makan juga. Dengan nak bagi makan dengan banyak kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita duk zikir tu makanan dalaman kita lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Lepas sembahyang kita berzikir 33 kali. Lepas tu lepas sembahyang kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita zikir pula dengan 33 kali. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali pula. Kelebihannya tak terhitung banyaknya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dan sebagai makanan kepada rohani kita. Tu kita berzikir, lepas sembahyang kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan jumpa besok ni, Nabi lepas sembahyang Nabi beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma beristighfar Nabi dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Ada riwayat mengatakan Nabi ni walaupun dia tu maksum, walaupun Nabi ni tak ada dosa, dosa Nabi tu telah diampun. Kalau ada dosa pun telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa hak dulu, hak sekarang akan datang telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak ada nak baca lah. Maksudnya tak nampak sangat tuan-tuan ni. Nampak di sini ni Salina Roslan, Khalidun Kasban. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Sama-sama saya kongsi. Tuan-tuan pun sama-sama lah. Saya minta tuan-tuan, minta sahabat-sahabat yang ikuti kita pagi ni lebih kurang dekat 40 orang ni. Kita sama-sama juga, kita nak juga perkongsian kita nak pakat-pakat kita share. Muhammad Taufik ni cikgu Halida ni, Nolida ni, dia nampak gambar lah, tak nampak ni kod saya ni, Anisah ni, samalah, sama-sama kita buat kongsi-kongsi semua perkongsian kita ni, mudah-mudahan ada kebaikannya. Baik. Jadi kita jaga dua-dua. Sebab Islam ni ambil berat bukan hanya kita bersih luaran, bersih dalaman. Dalaman hak kita sebut tadi ni ialah dengan beristighfar. Nabi beristighfar, ada riwayat mengatakan 70 hari, 70 kali Nabi beristighfar. Ada riwayat lain sebut Nabi beristighfar 100 kali. Walaupun Nabi tu maksum, tak ada dosa. Tapi Nabi ni bertaubat pada Allah SWT. Tambah-tambah ni kita. Tambah-tambah kita ni. Banyaklah dosa kita. Banyaklah dosa kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Kadang-kadang isi kata, bang, jom kita pergi pasar malam, bang. Lah pasar malam pun dah ada dah, insya-Allah. Jom kita pergi dekat pasar raya bang. Kadang-kadang kita kata tak mau pi lah, tak mau pi. Sagi pi buat nampak orang pakai skirt pula, menampak orang tak tutup aurat, nanti dosa pula kita abang. Kadang-kadang hak pasar raya, hak kat pasar malam tak terang mana pun. Hak di rumah kita tu. Hak depan ruang tamu kita tu. Yang kita buh di depan tu. TV rumah kita tu kadang-kadang lebih teruk daripada pasar malam lagi. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita menggunakan media sosial terutama dengan kuliah-kuliah agama? Adakah pahala sama menghadirinya di masjid-masjid? Pahala ni tuan-tuan, duduk majlismu, duduklah majlismu. Cuma yang afdal, yang utamanya kita duduk mengaji di surau masjid ni. Apa? Itu kita berhadapan dengan guru. Kalau kita mengaji macam ni pun sama tak? Sama juga. Pahala sama tuan-tuan. Sebab kita ni dalam keadaan apa? Kita berhadapan dengan ustaz, dengan guru kita tu. Berhadapan tak sama dengan berhadapan masjid. Cuma yang ni pun sama tak? Sama lah tuan-tuan. Kita boleh berkongsi, kita boleh cakap sesama kita. Tuan-tuan pun boleh tulis sama. Cuma kita jangan duk bayang-bayangkan pahala yang Allah nak bagi ni. Tak boleh kita nak bayang macam mana.
Tak boleh kita nak bayar sebab saya duk sebut, selalu berulang-ulang sebut. Nilai pahala yang Allah SWT nak bagi pada kita, tak boleh kita nak bayar macam mana. Nak nilai dengan dunia sedikit pun tak ada nilai di sisi Allah SWT. Macam kita duk sebut selalulah. Sebab dunia ni Nabi kata nak banding dengan setengah sayap nyamuk pun tak ada harga. Tak ada nilai di sisi Allah SWT. Kalaulah dunia tu ada nilai, saya nak tanyalah dekat tuan-tuan, agak-agaklah Allah bagi makan dah orang yang kafir, tuan-tuan. Allah bagi makan dah orang yang tak semayang subuh pagi ni. Kalaulah dunia tu ada nilai, Allah bagi makan dah? Allah tak bagi makan dah. Ni Allah bagi semua. Yang ingkar pun Allah bagi, yang taat pun Allah bagi, yang beriman pun Allah bagi, yang tak beriman pun Allah bagi. Cuma Allah bagi tu tak samalah. Allah bagi dalam keadaan redha bagi orang yang taat. Allah bagi dalam keadaan murka bagi orang yang kufur perintah Allah. Cuma pahala kita duk bagi ni sama kedudukannya di sisi Allah SWT. Disebut dengan apa? Sebab kita duk ni tujuan apa? Untuk kita nak cari redha Allah, termasuk dalam keadaan tuntutan yang kita sebut dah semalam, tuntutan fardu ain talibul ilmi faridatun ala kullil muslimin. Nuntut ilmu tu adalah fardu ain. Tu Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata kun aliman. Nabi kata kun aliman, jadi orang yang berilmu. Tak mampu jadi orang yang berilmu, jadi orang apa? Jadi orang yang muta'allimun, dan muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Hak tuntut ilmu tu yang orang yang ada kitab. Nah, ini kategori nombor 2 lah. Orang yang ada kitab, ada pen. Macam kita ada tulis ni, tulis pakai menggunakan ni hak ruangan komen tu kita tulis. Ada pen, ada kitab. Tak mampu jadi orang yang muta'aliman, jadi orang nombor 3. Apa dia? Mustami'an, mendengar ni. Hari ni pagi ni kita masuk kategori yang nombor 3. Nama apa? Mustami'an, jadi orang yang dengar ilmu. Pagi ni kita dengar. Kita masuk yang Nabi sebut, jadi orang yang mustami'an, jadi orang yang dengar ilmu. Tak mampu kamu jadi orang yang dengar ilmu, jadi kami kata jadi orang yang nombor 4. Apa dia? Muhibban, jadi orang yang suka kepada orang menuntut ilmu. Dia tak mengaji, dia tak larat, tapi dia suka. Dia bagi sumbangan kepada orang menuntut ilmu. Dia suka. Dia kata kalau hampa nak parking kereta, parking lama makcik. Kalau kadang-kadang dia main hantar biru, dia main hantar ayak, dia bayar bil, dia bayar bil ayak, bil, dia suka kepada orang menuntut ilmu. Nabi kata jangan kamu jadi orang yang kelima, fatahlik, binasalah orang tu. Alim pun dak, menuntut pun dak, dengar pun dak, malah benci kepada orang menuntut ilmu. Dia tak suka. Ni kita ni alhamdulillah, mudah-mudahan ni kita mengaji ni pahalanya tidak terhitung banyaknya. Yang kita sebut dah semalam. Nabi kata orang yang duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada ahli ibadat, buat ibadat 1000 rakaat. Orang yang duduk dalam majlis ilmu lebih baik daripada ahli ibadat, buat ibadat 1000 rakaat. Saya nak tanyalah tuan-tuan pagi ni, sahabat-sahabat kita yang ikuti live pagi ni, siapa di kalangan kita ni, termasuk saya ni tuan-tuan, siapa yang boleh buat 1000 rakaat semayang? 100 pun belum tentu sahabat. Macam kita duduk semayang tarawih yang kita sebut sebelum ni lah. Tarawih, kita buat tarawih 8.20 pun bergaduh tuan-tuan. Kita semayang tarawih tu buat 8, buat 20 pun bergaduh. Satu geng nak buat 8, satu geng nak buat 20. Yang 36 tak bergaduh pun. Ada riwayat kata 36 semayang tarawih tapi tak ada bergaduh pun. Cuma orang bergaduh, buat 8, buat 20 bergaduh tuan-tuan. Bergaduh kita kadang-kadang malu kita dengan orang duk main dam tu. Malu kita dengan orang duk main dam tu. Sambil-sambil mereka duk main dam tu, duk tolak, duk makan, duk makan haji, naik haji dan sebagainya, mereka duk mengumpat kat kita. Sambil mereka duk main dam tu, mereka duk makan, duk naik haji tu, mereka duk mengumpat dengan kita. Dia kata, hampa nak tahu nak awak? Semalam tu, surau tu, masjid tu bergaduh. Awak mereka bergaduh.
Satu geng nak buat 8, satu geng nak buat 20. Kita senang dia kata. 20 pun tak buat, 8 pun tak buat. Kita 20 pun tak buat. Sak-sak naik haji. Sak-sak naik haji. Mereka berapa kali haji. Kita baru duduk bergaduh tuan-tuan. Tak mampu tuan-tuan nak buat sampai 1000 rakaat ni memang tak mampu. Cuma siapa yang boleh buat kalau 1000 rakaat ni Nabi seorang yang boleh 1000 rakaat ni. Yang kita pernah sebut sebelum ni, Nabi beribadat sehingga bengkak-bengkak kaki beribadat. Lamanya Nabi berdiri sehingga masuk waktu subuh tu Nabi beribadat pada Allah SWT. Sedangkan Nabi ni maksum, Nabi ni orang yang disebut dengan Habibullah. Rasulullah Sayyidina Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya dekat Nabi, kenapa dalam keadaan kamu beribadat sehingga ni bengkak-bengkak kaki ni, sedangkan dosa kamu telah pun diampunkan oleh Allah Ta'ala, hak dosa lalu yang akan datang telah pun diampun. Maka Nabi sebut dekat Aisyah radhiyallahu anha, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Nabi ni berterima kasih dengan Allah SWT, maka dia buat walaupun dalam keadaan dia tu bukan ada dosa pun. Kita pun samalah tuan-tuan. Kita duduk dalam majlismu ni pahalanya hanya Allah SWT. Yang kita Nabi sebut tadi ni, lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Tak tahu nak abang lah macam mana. Tak, maksudnya ada pahala, adakah sama menghadirinya di masjid-masjid? Kalau masjid tu lebih sikit lah. Sebab apa? Kita niat iktikaf. Kita niat iktikaf. Kita boleh semayang. Duduk beribadat atas ibadat. Contohnya kita masjid sebelum kita duduk, kita semayang sunat tu masjid, pahala dah. Lepas tu kita duduklah niat iktikaf, dapat pahala pula tuan-tuan. Macam kita di sini pun, maksudnya kita hanya dapat pahala menuntut ilmu. Cuma hak pahala-pahala tu kita serah pada Allah SWT. Dia sahaja yang mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Kita tak tahu, hanya kita buat saja, ikut saja perintah Allah SWT. Baik. Islam sangat mengambil berat terhadap bersuci dan kebersihan. Ia dapat dilihat sebagaimana berikut. Yang pertama, diperintahkan berwuduk beberapa kali setiap hari untuk menghadirkan sembahyang. Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah ayat 6, Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ni Allah beritahu, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu ingin mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku, dan sapulah kepala kamu dan kaki-kaki kamu hingga ke buku lali. Ini dalil tentang hak kefarduan wuduk ni. Hak kita wuduk ni, pagi ni kita jumpa dalilnya. Tu kita nak buat ibadat ni, kalau boleh ni kita pernah jumpa ni dalil. Pagi ni kita jumpa dalil tentang kefarduan wuduk. Surah Al-Maidah ayat 6. Tuan-tuan tulis surah Al-Maidah ayat 6. Inilah dalil tentang kefarduan wuduk. Kalau kita tak hafal pun tak apa, asalnya kita pernah dengar ni dalil tentang kefarduan wuduk. Kalau hafal Ustaz, kalau hafal lagi baguslah. Kalau tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat hafal lagi bagus tuan-tuan. Kurang-kurangnya orang tanya kita, apa dalil tentang kefarduan wuduk? Kita boleh jawablah. Surah Al-Maidah ayat 6. Dalilnya Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Kalau kita tahu macam tu, lagi bagus ya tuan-tuan.
lagi baguslah. Tetapi kalau kita tak erti pun sekurang-kurangnya kita tahu. Kita pernah dengar ustaz beritahu, kita pernah tok guru beritahu, oh ini rupanya dalil. Aku duk basuh muka selebau ni aku tak tahu. Aku duk tengok orang buat. Aku tengok orang basuh muka, aku tengok orang basuh tangan, aku tengok orang sapu kepala. Aku tengoknya, kita taklid ikut orang sahaja. Pada pagi ni kita dah jumpa dalilnya. InsyaAllah nanti berhak dalil juga, kita sampai hak rukun-rukun wuduk, kita akan sampai fardu-fardu wuduk esok ni, kita akan tunjuk satu persatu. Bagaimana kita nak basuh muka macam mana? Bagaimana kita nak basuh tangan macam mana? Bagaimana kita nak sapu kepala? Bagaimana kita nak basuh kaki hingga ke bukit? Ada cara-cara mengikut cara Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nanti kita akan jumpa dalam kitab ni dua hadis. Satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, satu hadis riwayat daripada Sayyidina Uthman. Kita akan jumpa. Johani Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala surah supaya kamu bersyukur. Surah Maidah ayat 5 dan 6. Al-Quran Melayu. Maksudnya ni sahabat kita ni tulis. Tuan-tuan boleh esok ni boleh tengok di sinilah. Surah Maidah ayat 5 dan 6. Ayat 6 tu berkait tentang kefarduan wuduk. Inilah dalil. Kalau orang tanya kita nak kukuhkan dalil, inilah dalilnya tentang kefarduan wuduk. Sebelum ni kita ikut orang taklid tu benar ibadat ni kita bukan boleh taklid secara ikut sahaja tanpa dalil. Tapi peringkat permulaan tak apalah, tapi sampai bila pada masa kita kena belajarlah. Jadi pagi ni kita jumpa dalilnya. Baik. Yang pertama dia kata perintah berwuduk berapa kali? Berapa kali kita wuduk? Banyak kalilah. Kalau tak batal ke sehari, sehari mana kita tidak ada melakukan perkara batal, maksudnya sekali itulah kalau kita berwuduk kalau tak batal. Tapi kalau batal, contohnya sekurang-kurangnya kita berwuduk sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam. 5 kali. Tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, di hadapan rumah kamu ada sebatang sungai, kamu mandi sehari 5 kali. Ada tak kotoran? Nabi tanya dekat sahabat-sahabat zaman Nabi ni, sahabat tuan-tuan, muslimin muslimat, ayat ni payah tuan-tuan, susah nak dapatkan ayat. Zaman Nabi ni susah dapat, sampai kadang-kadang nak berwuduk pun tak ada ayat. Sampai kadang-kadang nak berwuduk pun tak ada ayat tuan-tuan. Maka Nabi tanya dekat sahabat-sahabat, di hadapan rumah kamu, kalaulah di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai, kamu mandi sehari 5 kali, ada tak kotoran? Sahabat-sahabat kata tak ada Rasulullah pun, mandi 5 kali ni dah ayat tak ada zaman Nabi ni. Dia pun kadang-kadang 2-3 hari pun tak mandi tuan-tuan. Nak abang kata ayat tak ada. Kalau kita di Malaysia ni biasalah, sekurang-kurang kita mandi pun banyak pun kita 3-4 kali lah kita mandi. Tambah-tambah PKPP ni kita duduk rumah je, banyaklah kita mandi tuan-tuan. Sebab apa? Ayat kita banyak. Tambah-tambah belah kampung saya ni ayat pula murah tuan-tuan. Murah lah kampung saya tuan-tuan. Tak sama rumah Hadi Kulim tu. Hadi Kulim tu mau ratus juga tuan-tuan. Di hak dia tu mau tak mau sebulan 780 juga, tapi hak di kampung saya ni setahun 24 ringgit setahun 24 ringgit maksudnya sebulan 2 ringgit baik masyarakat. Di Kelu kampung dia buat gotong royong tuan-tuan, buat gotong royong. Jadi bayaran tak banyak lama lah tuan-tuan. Gotong royong saya ingat saya budak-budak lagi tuan-tuan, saya duk pergi tolong depa buat paip dulu ni. Zaman-zaman dulu, zaman arwah-arwah orang tua-tua dulu dah buat. Saya ketika tu masih kecil-kecil lagi. Maka depa buatlah paip masyarakat. Hanya bayarannya hanya sebulan 2 ringgit. Hayat banyaklah tuan-tuan. Taklah ni sangat, tapi kalau di belah-belah pekan ni mahal lah sikit. Sebab apa? Sebab paip tu dia melalui sadar dan sebagainya lah. Baik. Tapi zaman Nabi ni susah ayat. Tu Nabi kata di hadapan rumah kamu ada sebatang sungai, kamu mandi sehari 5 kali. Nabi tanya sahabat, ada tak kotoran? Nabi kata tak ada Rasulullah.
Nah, mandi 5 kali ni umpama macam itulah. Umpama kita berwuduk, kita sembahyang, seolah-olah kamu ni dengan Allah tak ada dosa. Macam bayi yang baru dilahirkan. Tak ada dosa. Tiap-tiap satu fardu dengan satu fardu tu. Allah Subhanahu Wa Taala mengkifarahkan dosa-dosa kamu. Tu bila kita berwuduk, tuan-tuan, basuh muka, keluar dosa-dosa muka kita. Basuh tangan, keluar dosa-dosa tangan kita. Dosa-dosa kecil lah, hak dosa besar nak kena taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nanti kita akan jumpa besok ni. Lentar jumpa esok ni sampai tajuk wuduk besok ni kita akan jumpa. Kita akan jumpa iaitu sunat wuduk. Kita akan jumpa sunat wuduk. Lepas daripada kita berwuduk, kita disunatkan baca doa. Baca doa. Doa apa? Doa wuduk. Jangan tak baca, tuan-tuan, doa wuduk. Lepas kita berdoa, lepas kita berwuduk, ni nak kata hak minta ampun tu. Kalau kita berwuduk tu gugur dosa-dosa kecil kita, dosa muka, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa kepala, keluar dosa-dosa kecil kita, bahak dosa besar kita nak kena taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok jam pukul berapa? Pukul 7.35 sikit lagi, tuan-tuan, boleh no? Sikit lagi. Kita boleh habislah, nak bab kata sikit lagi. Esok ni lepas kita berwuduk esok ni, jangan lupa sebab apa? Kalau kita basuh muka ni keluar dosa-dosa kecil kita. Dosa kecil banyak tak? Banyak dosa kecil kita. Hak dosa besar kita nak kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Tu kita, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, esok ni apabila kita wuduk lah wuduk nak semayang, jangan lupa lepas kita ambil wuduk, kita baca doa wuduk yang Nabi sebut. Orang yang berwuduk menyempurnakan wuduknya, lepas tu dia berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa wuduk tu, diampunkan dosa-dosa hak lalu. Ada riwayat lain sebut juga orang yang berwuduk menyempurnakan wuduknya, lepas tu dia baca doa wuduk, maka disebut apa? Dibuka lampang pintu syurga untuk dia. Pilihlah pintu syurga mana yang dia nak masuk. Ustaz nak tanya, Ustaz. Air yang terdedah cahaya matahari menjadi panas. Nak ambil wuduk ada beza tak? Cuma air yang terdedah cahaya matahari. Contoh yang kita akan jumpa esok ni termasuk dengan ayat musyamash, iaitu ayat yang terdedah dengan matahari ni. Selalunya dia akan sebut ni ayat tu ayat yang duduk dalam bekas yang ditempa, seperti tembaga. Selalunya kalau rumah kita seperti patung derang tu, ayat yang bertakung. Boleh takung, hukumnya makruh. Kerana apa? Sebab benda yang panas akan menyebabkan mudah dijangkiti penyakit apa? Penyakit kulit. Itu hukumnya makruh. Maksudnya kita guna panas tu lebih menyebabkan muka kita tu mudah dihinggapi penyakit kulit lah. Contohnya bekas yang kita letak tu bekas yang ditempa, seperti tembaga, seperti tembaga, zinc dan sebagainya. Kenapa? Sebab dalam bekas takungan tu bila dijemuk di tengah yang panas, maka bekas tu akan keluar dia punya melamin bunyi minyak tu yang merelik tu. Itulah maksudnya dengan hak benar tadi ni, ketajaman benar tu dia akan kena pada kulit kita, mudah dihinggapi penyakit apa? Penyakit kulit. Makruh juga kalau kita guna untuk mayat, makruh juga hukumnya. Sama juga hukumnya makruh kita mandi untuk binatang. Kita mandi ayam kan, mandi arnab kan, mandi kucing juga hukumnya makruh. Kenapa? Menyebabkan mudah maksudnya penyakit pada binatang. Tambah-tambah pada manusia. Hukumnya makruh lah. Apa hak kita sebut dulu? Makruh buat tak berdosa, tapi kalau kita tinggal dapat pahala. Jadi kita gunalah ayat mutlak lah hak kita sebut. Sebab apa? Kita akan jumpa nanti ayat mutlak, lepas tu ayat musyamash, ayat mustakmal, ayat mutannajis. Kita akan jumpa nanti esok ni ada 4 ayat ni. Yang hak boleh guna ada 2-nya lah. Ayat mutlak, ayat musyamash. Semua ayat musyamash ni hukumnya
hukumnya makruh. Ayat terjemuk tengah panas yang diletakkan di atas bekas yang tempur seperti tembaga. Maksudnya ayat tu boleh guna. Cuma hukumnya makruh. Kalau boleh ni, hak benar makruh pun kita tinggal lah. Walaupun sah. Kecuali tak ada ayat dah. Nak wuduk, ayat mutlak tak ada. Yang ada ayat musyammah sahaja ada. Maka wuduklah. Sebab apa tak ada ayat? Gunalah. Dua ayat lagi tak boleh guna. Ayat apa? Ayat mustakmal. Ayat mustakmal apa? Nanti kita akan jumpa esok ni. Ayat lebihan daripada kita mengangkat hadas. Lebihan daripada kita mengangkat hadas. Apa dia hadas? Hadas kecil dan hadas besar. Lebihan tu lah. Kalau bekas tu bekas lebihan mandi tak apa. Bukan ayat mustakmal. Ayat mustakmal ni ayat yang kurang daripada 2 qolah. Kalau kita guna. Dan lebihan daripada apa? Lebihan daripada kita mengangkat hadas. Sama ada berwuduk ataupun mandi hadas besar. Ayat kita basuh muka tu jangan bagi masuk balik dalam bekas ayat tu kurang daripada 2 qolah. Jadi macam mana nak selamat? Kalau kita nak selamat, tuan-tuan, contohnya ayat dalam botol lah, kita ambil tu, kita buhlah tangan kita tu, kita basuh muka. Jangan bagi ayat tu masuk dalam bekas tadi ni. Maksudnya jadi ayat mustakmal. Kenapa? Lebihan daripada kita basuh wuduk tu masuk dalam bekas ayat tu, dan ayat tu pula kurang daripada 2 qolah. Cuma kena ingat jugalah, nanti kita akan saya sebut ringkas-ringkas lah. Contohnya, kalau ayat yang masuk tu, contohnya kita nak gunalah esok, contohnya kita nak celup tangan kita, boleh tak? Boleh dengan syarat. Contohnya kita basuh yang pertama, basuh pertama tu kita basuh di luar lah. Kalau dalam timba lah. Contohnya timba tu 2 qolah tak? Kalau timba tu tak sampai pada 2 qolah. Contohnya kita ambil ayat, kita basuh di luar. Basuh di luar macam tu. Hak basuh pertama. Hak basuhan kedua tak apa. Basuh dalam pun tak apa. Kenapa Ustaz hak basuhan kedua basuh dalam tak apa? Sebab hak basuhan kedua tu bukan fardu wuduk. Hak basuhan kedua tu adalah sunat. Hak basuhan ketiga sunat. Contohnya, saya nak contoh ni ayat mustakmal. Kita celuk tangan, ambil, kita angkat tu. Hak basuh di luar. Ni bagi ayat itu kurang daripada 2 qolah. Saya nak sebut pelan-pelan lah. Ayat yang kita guna 2 qolah. Tapi kalau 2 qolah macam di masjid tu tak apalah. Masuk dalam pun tak apa. Kita selam pun tak apa. Sungai tak apa. Ayat banyak. Ni nak abang kata ayat yang kurang daripada 2 qolah. Nanti kita akan jumpa sukatan 2 qolah. Nanti kita sebut nanti pada sampai tajuknya. Cuma hak kita basuhan pertama tu adalah fardu. Kan basuhan pertama tu adalah fardu, hak basuhan kedua adalah sunat, hak basuhan ketiga adalah sunat. Hak basuhan pertama tu kita ambil ayat al-timah tu, kita basuh di luar, basuh muka kita. Hak basuhan kedua, basuh dalam pun tak apa dah. Hak dua tu bukan fardu dah. Hak kedua tu adalah sunat. Cuma kita kena jaga hak basuh tangan. Ingat ni, saya nak beritahu ni, ingat kalau hak muka kita celup tak apa, tangan ketika celup tangan tu tak di mustakmal. Kenapa Ustaz? Celup tangan di mustakmal sebab kita bukan nak basuh tangan, kita nak basuh muka. Kita celup hak mula dalam bekas tu tak mustakmal. Kerana apa? Sebab yang mustakmal ni lebihan daripada kita mengangkat ada hak lebih pada basuhan tu. Maka kita celup yang pertama tak mustakmal, cuma kita basuh di luar. Basuh pertama. Hak pertama jadi mustakmal, jadi kalau masuk mustakmal. Hak basuhan kedua tak mustakmal adalah hak kedua adalah sunat. Hak ketiga sunat. Cuma saya nak bagi peringatan, hak basuhan tangan kita kena jaga. Sebab apa? Bila kita celup tangan, ingat ni tangan tu bila kita nak basuh tangan, dah celup dah tangan kita dalam timur. Maka celup tu dia mustakmal dah. Dengan syarat tangan yang kita celup tu niat kita sebagai penyebok. Ni tangan kita niat aku nak celup ni sebagai penyebok. Ingat ni. Ataupun kita tak guna tangan, kita nak guna penyebok. Niat juga kalau celup tu, maksudnya niat juga tangan sebagai penyebok. Maka kita celup tu niat tangan aku ni sebagai penyebok. Kita celup tangan, kita basuh di luar. Basuh di luar tangan kita. Lepas tu hak kedua basuh dalam. Tak apa. Sebab apa? Hak kedua itu bukan fardu. Hak kedua tu adalah sunat.
Ketiga adalah sunat. Jadi hak lebihan dua ni, sama ada mengangkat hadas kecil, lebihan daripada sama ada mengangkat hadas besar, ayat tu jadi mustakmal. Ayat mustakmal tak boleh mengangkat hadas. Nak minum boleh, nak buat teh boleh, nak basuh baju boleh. Cuma dia tak boleh mengangkat hadas, tak boleh mengangkat berwuduk sahaja. Yang keempat, ayat mutanajis. Ini tak boleh buat apa. Ayat yang masuk dengan najis. Kalau ayat tu kurang daripada 2 kolah, walaupun dia tak ubah warna, walaupun tak ubah rasa, walaupun dalam keadaan dia tak berbau, contohnya ayat mineral tu, sampai 2 kolah tak sampai. Tengok masuk tik cecak sikit masuk. Sikit masuk dan tik cecak tu. Masuk, berubah tak warna tu, ayat mineral tu tak berubah tuan-tuan. Kita cium bau dah, tak bau tuan-tuan. Kita rasa dah, tak rasa. Walaupun macam tu, ayat tu namanya ayat mutanajis, tak boleh guna dah. Cuma ayat mutanajis tak boleh buat apa lah. Hanya kalau kita nak guna juga untuk pijoreh pokok bunga, sayang nak buang, pijoreh pokok bunga. Kecuali ayat lebih daripada 2 kolah. Masuk tik cicak dalam kolah masjid tu, masuk tik cicak. Tengok ayat tu berubah tak? Selalunya masuk tik cicak tu jadi yang mutanajis dah. Apa? Bukan nak berubah pun. Kalau tidak jenuh lah tok siap hari-hari cuci kolah masjid. Hanya dia ambil paik tu dia isap, buang saja. Sebab apa? Ayat tu ayat lebih 2 kolah. Cuma ayat lebih 2 kolah kita tengok berubah tak warnanya. Kalau berubah warna, contohnya jatuh taik lembu, berubah tak? Berubah. Bau dah? Bau. Tu ketika tu jadi ayat mutanajis. Baik, kita sambung sikit nak abang kata hak doa tadi ni. Cuma saya jawab ni Johnny ni, Mac ni dia tanya tentang ayat terdah matahari ni. Cuma ayat yang panas ni, kalau ayat tu di dalam bekas yang ditempa, hak benar-benar yang makruh ni tuan-tuan. Contohnya kita minum yang terlalu sejuk makruh, minum terlalu panas pun makruh, benar yang makruh. Boleh kita guna, cuma hukumnya makruh lah. Tambah-tambah sebelah kitab, benar-benar ayat tu terdah pada matahari dan tertakung pula dalam bekas yang ditempa seperti bagar besi dan sebagainya, maka hukumnya adalah makruh. Boleh guna sahabat kita. Baik, wallahu a'lam. Kita sambung sikit lagi sikit nak pergi habis ni lah. Lepas kita berwuduk, kita jangan lupa ni berdoa. Sebab apa? Dalam doa wuduk tu dia ada istighfar. Kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terima kasih Ustaz di atas menerangkan walaupun ringkas tapi padat denganmu. Mudah-mudahan soalan yang ditanya dan jawapan ni mudah-mudahan semua yang ikuti dapat kita ambil manfaat lah. Dan dapat kita amal dan dapat kita sama-sama kita beritahulah kat sahabat-sahabat kita. Lepas kita berwuduk, jangan lupa ni baca doa ni. Sebab apa? Nabi kata orang yang berwuduk menyempurnakan wuduk, lepas tu dia baca doa wuduk, dibuka lampang pintu syurga untuk dia. Pilihlah pintu syurga mana yang dia masuk. Mudah tak? Mudah. Tapi ramai orang tak baca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tengok lepas badan tu, tengok. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tak kita minta ampun dengan Allah? Hak doa yang hak akhir itu subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun daripadamu dan aku bertaubat padamu. Hak tadi ni kita berwuduk keluar dosa-dosa kecil kita. Tetapi hak doa tu, hak akhir doa wuduk dia ada istighfar pada Allah. Aku bertaubat kepadamu. Dosa kecil pun Allah ampun, dosa besar pun Allah ampun. Kalau mati celah-celah tu tuan-tuan, masuk syurga tak tuan-tuan? Tu kita minta taubat pada Allah ni. Contohlah, ya Allah, aku taubat padamu, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Sungguh-sungguh kita minta, celah-celah kita duk minta ampun tu kita mati tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan,
Syurga kita ni tuan-tuan. Allah ampun dosa kita. Cuma minta sungguh-sungguh ha. Jangan minta main-main. Minta sungguh-sungguh kita nampak dosa. Sebab dosa ni kita yang tahu. Orang lain mana tahu tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak tahu dosa saya banyak mana. Saya pun tak tahu dosa tuan-tuan macam mana tuan-tuan. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Kita tahu lah tuan-tuan. Cuma Allah tak tunjuk dosa kita. Maka kita ni lepas wuduk jangan lupa. Baca doa wuduk. Kenapa di sana ada astaghfiruka wa atubu ilai. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku bertaubat kepadamu. Kalau dosa-dosa kita Allah ampun. Dosa kecil Allah ampun. Dosa-dosa besar juga kita ampun. Insya-Allah kita pagi ni kita dapat satulah iaitu dalil tentang kefarduan wuduk, iaitu Allah sebut, wahai orang-orang beriman. Siapa dia? Kita lah. Apabila kamu nak semayang, Allah sebut, maka basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku, sapulah kepala kamu, basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah-hikmah tentu. Kenapa? Kerana muka kita, hak luaran kita bersih luaran dan juga bersih hak dalaman. Kenapa hak dalaman? Kerana di muka juga ada mata, di muka ada hidung, di muka ada mulut. Kenapa? Dosa mata banyak tak? Dosa mata banyak, dosa hidung banyak, dosa mulut lagi banyak tuan-tuan. Dosa mulut lagi banyak. Maka kita berwuduk ni dua-dua keluar. Dosa luar pun keluar, dosa dalaman pun keluar. Jadi kita insya-Allah kita akan berhenti dan tu. Insya-Allah pagi esok ni kita akan sambung lagi lah. Dia punya tajuk hak bersuci kita ni kita akan sebut lagi tentang ni hak yang pagi ni baru kita masuk yang satu. Insya-Allah esok kita akan masuk yang kedua, iaitu dorongan atau gesaan supaya menjadi dorongan atau gesaan supaya mandi pada keadaan tertentu. Kita akan bicara masuk tentang hak kena abang kata hikmat ataupun disebut dengan Islam ibrat ni. Apa di sana ada dalil-dalilnya kita akan jumpa esok ni. Ada dalil tentang wuduk. Nanti kita akan jumpa dalil tentang mandi. Itu hak syariat Islam tu, dia suruh kita bersih sungguhlah. Dia suruh kita berwuduk, dia suruh kita mandi, dia jaga kita kebersihan, termasuk disebut dengan an-nazafatul iman, kebersihan daripada sebahagian daripada iman. Dan kita sebut ayat tadi ni surah Al-Baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang taubat dan kepada orang yang bersuci. Allah suka sangat. Insya-Allah pagi besok waktu yang sama, lepas subuh kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid pertama. Saya ingat cukup dah kadar tu pagi ni. Saya ucapkan terima kasih dekat sahabat-sahabat kita yang ikuti live Facebook pagi ni. Mudah-mudahan kita pagi ni, mudah-mudahan kita semua dikurniakan kesihatan, dikurniakan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganjar dengan pahala yang berlipat kali ganda. Amin. Mudah-mudahan juga saya minta juga sahabat-sahabat yang ikuti juga, sama ada baru masuk ataupun yang dah tadi dengar tadi ni, kita sama-sama kita pakat kongsi-kongsi dekat sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ni ada kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan kita di akhirat. Amin. Mudah-mudahan. Saya ingat cukup dah kadar tu pada pagi ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang adalah daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan panjang umur kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.